Okey, kita mula. Okey, kita tengok slide saya tu, kita tengok slide saya. Saya rasa awak semua dah nampak dah nampak dan dah ada dah pun tapi saya tak tahulah kalau awak buka ke tidak. Okey. Hari ni saya nak buat taklimat ringkas tentang kajian kes sejarah 2021 Markah awak adalah 100. Okey, tapi persen diambil adalah 20%. Okey, pertama kita tengok sekejap kajian kes tingkatan 5 ni. Okey, ni merupakan arahan daripada PPD iaitu pelaksanaan sebuah kes di mana markah awak akan dimasukkan di dalam ruangan PBD. Okey, untuk tahun ni ruangan PBD. Mungkin tahun depan kita tak tahu dia punya format dia mungkin akan dimasukkan dalam SPM, kita tak tahu sebab ni menggantikan kertas 3 menggantikan kertas 3. Okey, saya tulis tarikh penghantaran dekat sini adalah 30 Jun. Okey, walaupun kita naik lewat lagi selepas cuti nanti, tapi saya nak, sebab tu saya tubuhkan grup Telegram saya nak ada bukti awak hantar dekat situ. Okey. Tapi dengan syarat jangan stapler dulu sebab saya nak tengok awak punya susunan tu betul. Dah betul baru boleh masuk dalam file dan tak payah awak nak buka-buka balik awak punya tugasan tersebut. Okey, ni tarikh akhir awak hantar dekat Tele nanti Telegram. Okey, kita tengok tajuk awak ni. Tajuk awak ni sebenarnya lebih kurang macam tingkatan 4 tahun lepas 2020. So senang kita cikgu-cikgu sejarah dah buat perbincangan supaya kita ambil tajuk yang lebih kurang serupa sebab awak adalah batch pertama. Okey, batch pertama untuk KSSM KSSM. So bila kita tengok dia duduk dalam senarai kandungan Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey, sukatan pelajaran awak ni dia menjurus kepada kedudukan serta kuasa yang di-Pertuan Agong. Kan awak dah belajar masa tingkatan 4 kan? Okey, lepas tu kalau kita tengok apa kajian ni nak awak buat, awak baca betul-betul arahan soalan tersebut. Okey, saya rasa saya dalam soalan tu saya dah italitkan. Okey, italitkan. Okey, soalan dia minta huraikan kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong. Okey, so highlightkan kuasa dan peranan. Peranan siapa? Yang di-Pertuan Agong. Okey, mesti mengikut perlembagaan perlembagaan persekutuan. Okey, untuk soalan B, dia minta awak senaraikan alat-alat kebesaran. Okey, yang menjadi lambang kekuasaan kedaulatan macam tahun lepas juga. Okey, so awak cari alat-alat kebesaran tapi kalau boleh janganlah gambar yang sama. Kalau tahun lepas awak ambil pending, tahun ni cari lain-lain pula sebab saya bagi 5J sebab saya yang tanda awak kan. Okey, awak carilah gambar yang banyak kan alat kebesaran raja. Okey. Lepas tu untuk soalan C ni adalah soalan pendapat berbentuk kebat. Berbentuk kebat. Okey, dia kata bagaimana anda menunjukkan kesetiaan kepada raja? Okey, sebenarnya ada dalam buku teks tu. Okey, dia ada 2 ke 3 fakta dalam buku teks tu macam mana awak nak menunjukkan kesetiaan kepada raja. Dari segi pentadbiran, dari segi ekonomi, semua ada dekat situ. Okey. Okey, setakat ni dengan soalan ada soalan yang diberikan, tema yang diberikan, ada soalan tak? Okey.
Lepas tu penetapan tema dan persoalan kajian yang dilaksanakan oleh murid di dalam kelas. Tapi ini sebenarnya slide ini saya nak gunakan masa kita buat PC, tapi kita tak buat PC, kita tak nak PC kita bila kita naik nanti. So saya nak awak buat dalam cuti ni, dalam PDPR ni ada masa kan. Okay, jadi kita abaikan di dalam kelas. Okay, di dalam kelas kita jangan cakap kita buat dekat rumah jangan sekali-kali awak cakap awak buat kat rumah sebab nanti awak pun kena, saya pun kena. Okay. So kita anggap kita buat dekat sekolah. Yang mana? Sebab tu saya kata semua cepat sikit masuk. Okay. Mana cahaya awak tak tahu? Okay. Saya kata tadi ini adalah pentaksiran bilik darjah. Untuk KSSM 2021, markah untuk kajian kes ni adalah 20%. Tapi markah sebenarnya adalah 100%. Tapi kita akan ambil 20% untuk masukkan dalam PBD awak dalam PBD awak. Untuk tahun ni, tahun depan kita tak tahu apa dia punya format. Mungkin dia suruh jadikan kajian ni sebagai campuran dalam markah SPM. Kita tak tahu. Untuk tahun ni tidak dicampur tapi dikira untuk PBD dan awak ada sijil PBD nanti sebab tu saya suruh buat juga. Okay, dia sebenarnya kajian ni dia minta buat sekurang-kurangnya 1, lebih tak apa. Tapi saya tak nak susahkan awak, kita buat 1 saja. Okay, ni cahaya, tadi saya cakap kita ada 3 soalan sebenarnya sama dengan soalan 4 tahun lepas, cuma bahagian C yang lain. Okey, bahagian C ni menunjukkan soalan dia menjurus kepada kebat. Okey, ada yang baru masuk lagi. Menjurus kepada kebat. So, awak boleh dapatkan jawapan ni dalam buku teks. Buku teks boleh, awak Google boleh, tapi ingat jangan awak copy terus. Awak buat ayat awak sendiri. Okay, jangan kata kalau awak kata awak buat ayat awak tapi bila saya tengok sama dengan ayat Google, siap Okay, ni yang saya kata tadi, sebenarnya kita kena buat dalam kelas selama 2 minggu waktu PDPC. Macam biasalah tahun lepas, kalau kita ada 3 waktu so kita kena siapkan dalam kelas tu 3 waktu. Tapi disebabkan oleh kekangan masa, jadi kita buat di rumah dalam masa 2 minggu juga. Tapi nanti saya akan beritahu, kita ada syarat-syaratnya supaya awak tak kena, saya tak kena, cikgu sejarah pun tak kena. Kita buat demi kebaikan bersama. Okey. Langkah kedua, kalau kita tengok dia suruh awak cari sumber. Okey, dekat mana awak boleh dapat sumber? Macam-macam sekarang kan, awak lagi pandai daripada cikgu-cikgu. So awak boleh cari dekat mana-mana. Okey, sumber di hujung jari. Okey, kajian literatur ni maksudnya kajian lepas. Okey, apa yang awak jumpa dari kajian lepas berkaitan dengan yang di Pertuan Agong. Awak boleh ambil satu contoh, copy paste dia punya laman web tersebut. Okey, link laman web tersebut. Tapi ingat tulisan tangan bukan copy paste direct daripada internet, lepas tu awak paste saja bertaip. Tidak boleh Okey, kita tengok mengenal pasti kajian lepas hadir di tulisan pelaporan murid secara sisipan. Apa maksud sisipan? Kalau awak buat tadi, contoh soalan dia kuasa dan peranan yang Pertuan Agong. Apa kuasa yang di Pertuan Agong? Kuasa dia apa? Apa peranan dia? So awak cari dalam kajian literatur,
yang berkaitan dengan kuasa yang di-Pertuan Agong, awak sisipkan, awak masukkan dalam laporan awak. Okey, dalam laporan awak banyak, sikit-sikit saja dalam laporan awak. Okey, lepas tu mengenal pasti bahan rujukan. Okey, kita kenal pasti rujukan mana kita dapat. Tapi mesti berkaitan dengan pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah ni letak di bahagian nombor 1 nanti. Dia dikira sebagai pengenalan pengenalan. Ada semalam ada siapa tanya Putri ke siapa tak. Okey, dia tanya pernyataan masalah ni kita jadikan dia pengenalan. Itu menganalisis persoalan-persoalan Kita analisis soalan yang 3 tadi. Okey, kita cari jawapan dia. Okey, lepas tu kita masukkan rujukan sumber rujukan Sumber rujukan tu awak mesti masukkan tapi bukan dalam laporan. Nanti kita tengok dia punya syarat-syarat dia. Kita masukkan dalam dia punya rujukan ataupun kesimpulan kesimpulan. Okey. Lepas tu kita tengok ni tadi kita tengok apakah kajian literatur. Okey. Dah tahu tadi pastikan kajian-kajian terdahulu kajian-kajian terdahulu apa yang orang buat. Okey, lepas tu apa sumbangan dia? Okey, apa sumbangan dia terhadap kajian kita? Okey, kita tengok apa beza dia, apa sumbangan dia yang boleh bantu kajian kita. Okey. Okey, lepas tu di antara kajian-kajian lepas yang menunjukkan seperti ni. Ini kena masuk dalam awak punya lampiran ataupun sumber rujukan. Okey, ni termasuk dalam page termasuk dalam page. Lampiran tak termasuk, lampiran macam gambar-gambar ke awak nak masukkan, awak photostat buku teks ke, itu lampiran tak termasuk dalam page, dia sampai rumusan saja yang termasuk dalam kiraan page. Okay, ingat kajian literatur ataupun kajian lepas ni termasuklah awak boleh cari dekat dalam Google. Okey, berkaitan dengan daripada artikel, daripada tesis, daripada dokumen-dokumen aja yang awak boleh masukkan yang berkaitan dengan yang di-Pertuan Agong, yang berkaitan dengan soalan awak. Okey. Okey, next ini contoh contoh kajian literatur. Okey, mana awak dapat, awak buat macam ni. Okey, awak dapat daripada Kamus Dewan, awak ambil gambar, awak snap gambar, awak jadikan, awak print kalau nak cantik kena keluar modal sikit lah kan, print colour lah baru cantik kan, barulah pemeriksa tu nak bagi awak 20 markah. Okey. Okey, tengok awak dapat daripada Kamus Dewan, awak snap gambar, awak letak dekat bahagian lampiran. Awak dapat daripada tesis mana-mana, awak dapat daripada gambar ataupun artikel. Okey, buktikan dari mana awak dapat sumber tersebut sumber tersebut, letak dalam lampiran. Okey. Lepas tu kita tengok membina jadual kerja. Ni 3 4 semalam banyak dia tak faham. Okey, tak apa, dia baru lagi. Membina jadual kerja. Saya nak ingatkan awak ini kebaikan kita bersama. Semalam Putri dah tunjuk dia punya jadual kerja, tapi tarikh awak tu tidak melepasi 2 minggu. Contoh saya pertama tarikh saya bagi taklimat 9 hari bulan. Okey, contoh taklimat 9 hari bulan beserta tajuk. So dekat sini dia tulis 28 hari bulan 7 2021. Awak tulis 9 hari bulan 6 2021 menerima tajuk persoalan kajian daripada guru. Okey, lepas tu
Mungkin besok berapa bulan, 10 hari bulan awak kata, ataupun awak terima tajuk hari Jumaat hari tu, hari Jumaat kan saya bagi awak. Okay, 4 hari bulan, lepas tu awak terima taklimat. Okay, kat sini 30. Awak tulis 9 hari bulan menerima taklimat berkaitan dengan kajian kes. Okay, tulis kat sini. Tapi ingat, tarikh awak jangan lebih 2 minggu jangan lebih 2 minggu. Contoh maksudnya tarikh last awak tu 21 hari bulan Jun. Okey, 21 hari bulan Jun, tarikh awak tu ada dalam jadual kerja awak tu. Jangan lebih daripada tu. Walaupun saya kata dengan awak hantar 30, itu antara awak, antara kita je, okey? Tapi dalam bukti ni, pastikan hanya 2 minggu. Start daripada berapa bulan, ikut. Start daripada berapa bulan, contoh awak nak start daripada 9 hari bulan pun boleh. Saya selaraskanlah kita start daripada 9 hari bulan. So kalau 2 minggu sampai 23 hari bulan. Okay, sampai 23 hari bulan 6. So tu tarikh terakhir awak, maksudnya tarikh penghantaran. Okay, tarikh penghantaran. Okay, 22 tu semakkan. Okay, macam awak buat tahun lepas. Tapi tarikh kena sama tarikh dia kena sama semua orang. Okay, saya tanda kat saya punya kalender. So saya tulis kat sini kajian kes. Saya pun tanda dekat kalender. Okey. 9 sampai 23. Tu jadual kerja. Tadi kena sama kalau ada pemantauan. Kalau tak sama nanti banyak pula cakapnya. Okey, menetapkan objektif kajian. Okey, objektif kajian tadi maksudnya apa objektif dari segi pengetahuan? Bagaimana awak mengetahui peranan yang di Pertuan Agong melalui kemahiran apa? Kemahiran apa yang awak perolehi? Okey, apa nilai dia tu dekat objektif. Okey, objektif. Okey, dekat sini dia kata mesti ditulis dalam perenggan. Okey, perenggan. Tidak boleh point. Ayat kena gramatis. Ingat, tak boleh buat dalam point. Okey, perenggan. Ada soalan tak setakat ni? Okey, menentukan kaedah. Okey, terima kasih. Okey, menentukan kaedah kajian. Kaedah kajian ni sekurang-kurangnya 3 kaedah. Okey, 3 kaedah. 3 kaedah maksudnya mungkin awak nak ambil melayari internet. Okey, lepas tu mungkin awak nak ambil kaedah melalui buku teks. Okey, apa saja kaedah yang awak ambil pastikan ada bukti mesti ada bukti. Okey, mungkin awak nak temu bual orang sumber, ayah awak ke, siapa ke. Okey, pastikan ada bukti. Awak temu bual ayah awak mesti ada soalan. Apa yang awak beri temu bual dia. Okey. Lepas tu ambil gambar sikit. Ambil gambar sikit awak punya ayah ke mak awak yang awak tanya tu. Okey. Okey, cara menulis pelaporan. Cara menulis pelaporan. Format menulis laporan. Okey, ini ada yang tanya, saya pun pelik dia tanya. Okey, sekarang ni dia nak 5 helai muka surat saja. So maksudnya awak tak boleh buat depan belakang Awak tak boleh buat depan belakang. So awak padat-padatkan atas kertas A4. Okey, padat-padatkan atas kertas A4 tersebut. Okey, termasuk teks laporan, jadual, graf,
gambar semua. Okey. Lepas tu laporan mesti boleh bantu murid mencapai objektif. Okey, apa objektif awak tadi? Untuk apa? Okey, objektif awak untuk apa tadi? Untuk mengetahui apa peranan dan tugas yang di-Pertuan Agong. Okey, lepas tu selain tu juga dia dapat menjawab permasalahan. Okey, objektif yang pertama mengetahui. Tadi saya kata kalau awak tengok balik slide awak kan saya dah bagi kan. Tengok balik pengetahuan. So bila pengetahuan awak mengetahui apa peranan yang di-Pertuan Agong, apa tugas yang di-Pertuan Agong, itu adalah objektif. Okey, mengetahui. Masukkan keyword mengetahui tu. Okey, lepas tu jawab pernyataan masalah. Okey, kita jawab. Daripada objektif tadi kita jawab pernyataan masalah yang saya bagi tadi ada 3 kan. So jawab dalam bentuk laporan. Diakhiri dengan menulis rumusan dan kesimpulan. Rumusan dan kesimpulan tu adalah dapatan kajian Dapatan kajian. Dekat sini muka depan saya rasa saya dah send kan. Muka depan saya dah send. Awak print, awak tulis huruf besar. Nama awak, nombor kad pengenalan, tingkatan. Angka giliran tak apa nanti dulu kita pun tak tahu. Tidak perlu senarai kandungan. Tidak perlu ring. Tak perlu ring sebab tu saya kata tadi bila awak dah siap, awak susun dulu tapi jangan stapler. Jangan stapler dulu. Jangan stapler dulu sebab saya takut awak salah susun. Salah susun. Yang penting maklumat dengan bahan-bahan tu awak dah ada, so datang sekolah jangan ganggu PDPC kita. Ini ada 7 perkara yang perlu awak buat dalam pelaporan kajian kes. Tadi jadual kerja, saya dah kata jadual kerja bermula hari ini 9 hari bulan. Awak menerima taklimat dan juga tajuk ataupun tema kajian kes tingkatan 5. Objektif awak tengok balik slide saya tadi yang saya dah bagi. Apa objektif? Dia mesti awak kena mengetahui tentang ataupun mengetahui peranan yang di-Pertuan Agong. Lepas tu apa tadi dia kata? Mengetahui tugas-tugas kan yang di-Pertuan Agong. Ikut pada persoalan masalah. Kajian tadi dia kata kaedah kajian ni mesti tidak kurang 3 kaedah. 3 kaedah. Lepas tu awak laporkan macam mana. Pelaporan ni maksudnya awak jawab persoalan kajian tadi. Pelaporan ni maksudnya awak jawab persoalan kajian. Jawab persoalan kajian. Lepas tu berserta dengan gambarnya sekali, ni rumusan. Rumusan apa yang awak dapat, apa yang awak perolehi, rumusan ataupun dapatan daripada awak jawab soalan kajian tersebut. Yang ini tak masuk dalam muka surat. So 5 muka surat yang atas ni sangat penting 1, 2, 3, 4, 5 ni sangat penting. So rujukan lampiran tidak termasuk dalam muka surat awak. Berapa banyak awak nak buat lampiran pun tak apa. Lagi bagus awak nak masukkan gambar ke, awak nak masukkan apa ke. Boleh. Cara menulis sumber rujukan mengikut format tengok betul-betul slide yang saya dah send dekat awak. Mesti ikut format. Kalau buku macam mana awak nak tulis? Awak kena tulis nama pengarang buku tersebut. Lepas tu awak tengok tahun. Jangan terbalik-terbalik
Lepas tu awak tengok sejarah Malaysia 1400, 1963 tu adalah tajuk. Okey, tajuk. Okey, di mana dia diterbitkan? Di Kuala Lumpur. Siapa? Siapa penerbit dia adalah Utusan Publication and Distributor. Okey, ikut. Jangan awak letak tajuk dekat depan, lepas tu awak letak dia punya penulis dekat belakang. Okey, kalau saya semak betul-betul saya nampak, so itu akan menjejaskan markah awak. Okey, kalau jurnal. Okey, kalau jurnal macam mana nak buat? Sama juga, siapa yang tulis jurnal tu, apa tajuk jurnal tersebut? Okey, apa tajuk jurnal tersebut? Kadang-kadang jurnal ni dia ada bilangan dia, bilangan ke berapa? Okey, tahun dan juga bulan dan juga tahun. Okey, bulan dan juga tahun. Tengok tengok mana awak dapat sumber. Masa nak tulis sumber rujukan tu mesti betul. Okey, ensiklopedia. Okey, ensiklopedia awak tulis tajuk jilid ke berapa, tahun bila dia dikeluarkan. Itu 3 sahaja 3 sahaja. Akhbar, kalau awak ambil sumber rujukan daripada akhbar, awak ambil sumber rujukan daripada akhbar, awak tulis, okey, akhbar apa? Kalau harian Metro, tulis harian Metro. Okey, bila awak jumpa tu tarikhnya. Okey, tarikh yang berkaitan dengan awak punya tajuk. Lepas tu nyatakan halaman keberapa dalam yang awak jumpa tu. Okey, halaman berapa. Okey, sumber tersebut diperolehi. Okey, orang sumber. Orang sumber awak tanya bapa awak ke, mak awak ke. Okey, pastikan beritahu nama siapa orang sumber yang awak interview tu. Umur dia berapa? Okey, dia punya alamatnya di mana? Okey, nyatakan semua tu. Okey. Ini awak tak ada lah kan? Okey, melawat tapak kajian. Kalau melawat tapak kajian sekarang ni kan awak kena denda pula 5,000. Okey, ini tak ada. Tak tahulah kalau awak guna Google My Maps. Okey, kalau Google My Maps melawat tapak kajian, awak boleh nyatakan dia punya jaringan dia, jaringan ataupun laman web tersebut. Tapi tu dikira laman web, bukan dikira melawat tapak kajian. Okey, ni kalau awak tengok video, video macam mana, tajuk program, terbitan siapa. Kalau Finas, Finas. Kalau RTM, RTM. Tajuk program tu apa? Awak dah terlepas sebenarnya. Patutnya hari yang di Pertuan Agong hari tu hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin hari tu kalau awak tengok dia ada sebut apa tugas-tugas yang di Pertuan Agong sebab hari keputeraan yang di Pertuan Agong. Okey, kalau televisyen awak tengok Didik TV ke apa? Okey. Contoh tajuk program Didik TV, bila tarikh dia? 9 hari bulan, masa dia pukul berapa? Pukul 9 pagi, rangkaian ke berapa? NTV 7. Contoh dia macam tu Okey, majalah. Majalah pun sama, nama majalah, majalah masyarakat ke? Contoh majalah masyarakat, keluaran, tarikh keluaran dia bila, tahun bila. Okey. Okey, ni sumber-sumber lain. Ini sumber internet, masukkan dia punya jaringan internet tu. Okey, laman web dia, link dia. Okey, ada soalan? Ini sebenarnya contoh yang saya kongsikan, yang saya terima daripada salah seorang yang terbaik lah yang terbaik dia punya kajian kes. Okey, tengok dia punya cara penulisan pun dah sedap, mata memandang dia padatkan betul-betul dia padatkan betul-betul penulisan. Okey, dia padatkan tapi dia buat ni depan belakang.
Okay, dia buat tentang rempah ratus. Rempah ratus ni saya ambil daripada sekolah Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Okay. Okay, kalau ikut sini dia buat depan belakang. So kita buat depan belakang pun tak apalah kan. Tapi sebenarnya saya tak suka depan belakang. Sebab ada tulisan, kalau boleh jangan guna nak buat depan belakang. Boleh. Tapi jangan gunakan apa nama? Pen yang bencah dakwat pen yang bencah yang boleh tembus ke muka surat belakang. Gunakan pen biasa yang awak beli kat koperasi tu aja. Satu lagi, jangan guna pen warna hitam hanya pen biru saja yang dibenarkan. Okey, ini lampiran-lampiran. Okey, lampiran semua, photostat, buku teks, halaman keberapa, tulis. Tulis bawah tu buku teks sejarah tingkatan 4. Halaman keberapa? Photostat halaman keberapa awak jumpa tu? Okey, sebagai lampiran. Itu yang dia kata gambar mestilah bercaption. Caption tu maksudnya ada penerangan bawah gambar tersebut. Okey, kita tengok yang saya bagi hari tu kan, dia punya syarat-syarat dia sekejap saya tengok sekejap. Saya cari. Saya rasa saya dah buka sekejap. Mana yang saya bagi awak tu sekejap ya. Sekejap. Okey, sekejap kita tengok soalan yang saya bagi awak ni kan. Ni saya ada bagi awak kan. Okey, kita tengok yang bawah tu syarat-syarat dia. Kadang-kadang awak terlepas pandang. Sekejap. Saya buka banyak-banyak dah hang dah. Ni saya ada bagi awak ni, patutnya awak dah baca. Nampak tak? Syekh, nampak tak Syekh? Nampak. Okey, syarat-syarat ni sangat penting. Okey, sangat penting semasa awak nak buat pelaporan. Sebab tu saya copy and paste balik letak kat sini letak dekat awak punya soalan tu. Yang ini sepatutnya kita Februari lagi kita dah start tapi kita tak sempat masa. Okey, saya dah hitamkan perlu ditulis tangan. Okey, perlu ditulis tangan. Okey, 6 waktu pengajaran ni tak apa. Saya dah cakap tadi kita buat dalam waktu cuti. Saya tolong awak tolong saya ikut tarikh tapi awak ada masa lama. Kalau ikut waktu pengajaran awak ada 3 waktu je dalam 1 minggu. So ni lama, patutnya awak boleh buat yang terbaik. Okey, mengumpul maklumat. Okey, ni tak apa. Lepas tu awak boleh menjalankan penyelidikan tu ikut kumpulan. Mungkin awak nak buat video call ke apa benda ke, tapi hasil kerja mesti laporan awak sendiri, bukan copy and paste daripada kawan. Macam tahun lepas saya tanda paper awak kajian kes,
ada ayat sama sebiji, sebiji betul. Okey. Awak nak dapatkan maklumat daripada kawan, nak kongsi maklumat tak apa, tapi buat ayat awak sendiri. Okey, ini saya dah kata tadi mengikut format yang ditetapkan. Murid dilarang meniru, menyalin, menciplak. Okey? Macam-macam guna dah keluar ayat tu kan. Ini pun sama, tema mesti sama, tajuk mesti ikut yang sekolah dah keluarkan. Okey, kalau saya tengok ayat awak, saya bukan saja-saja bukan saja-saja nak bagi awak kosong, tapi memang ini yang telah diperuntukkan Murid kalau saya tengok ayat awak sama je, okey, sikit pun tak ada beza, so maka awak kosong, awak hilang 20%. Okey. Walaupun dia sejarah, tapi saya dah kata banyak kali sejarah ni sama dengan BM. Jawab dia sama je dengan BM. Dia perlu ayat yang gramatis, ada ayat, ada aspek tata bahasa. Okey, yang ini okey, pun tak seran sebenarnya saya nilai awak tu dalam kelas. Okey, sebab kita tak pergi sekolah, jadi saya agak sukar sebab tu saya buat Telegram tadi. Okey, saya nak tengok perkembangan awak. Mana tahap perkembangan awak menulis laporan kajian kes. Okey, bila saya kata tiba mana, boleh send tak? Okey, sebab apa saya masuk dalam tele? Sebab dia tak banyak pakai space. Okay, ini biasa, di akhir nanti saya dah bagi borang, awak isi borang yang depan tu, awak tanda tangan tapi jangan stapler. Ada yang tanya saya, cikgu boleh tak pakai kertas kajang daripada koperasi? Tak boleh. Okey, tak boleh. Hanya kertas A4 yang putih. Okey, yang putih. Awak nak cantik, awak boleh masukkan line tu kan. Masukkan line, saya dah ajar. Perlu ke saya ajar lagi? Perlu ke saya tunjuk lagi? Ambil kertas A4, awak lapik dengan kertas kajang tersebut, awak tulis. Confirm cantik. Okey? Okey, lepas tu ni dah cakap tadi. Semua dah. Okey. Ni semua sudah. Saya salin aja balik dekat dalam ni tadi supaya awak ingat. Okey Ingat hanya pen warna biru sahaja. Warna hitam tak boleh. Kalau awak hantar, awak tulis warna hitam, tajuk pun tak boleh warna hitam Semua warna biru. Kenapa? Sebab dia takut awak copy and paste. Okay, copy and paste. Okey, satu lagi saya nak tunjuk. Saya akan send dekat awak yang ni nanti sekejap. Saya akan send dekat awak. Ni kalau saya buat cara macam ni, tapi ni 3/4 punya sebab dia masih bela-bela lagi Awak dah pandai kan? Okey. Ini nama saya dah buatkan awak. Sekejap. Dia tengah nak present. Okey, yang ni. Okey. Tugasan kajian kes sejarah tingkatan, bukan tingkatan 4 tingkatan 5. Okey. Okey, macam mana cara awak nak buat? Okey, macam ini caranya. Okey, apa yang perlu ada supaya awak tahu mana kedudukan, mana nak letak, mana nak susun. Okey, yang pertama tadi isu dia ataupun tajuk ataupun pengenalan kedudukan yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan, ikut dia punya tajuk utama. Okey, yang kedua awak susun objektif kajian. Okey, objektif kajian apa? Tu muka surat dan seterusnya. Lepas tu persoalan kajian yang 3 yang perlu awak jawab.
Okey. Okey, rujukan tu sebenarnya belakang. Lepas tu awak letak kaedah kajian. Kaedah kajian, laporan kajian. Macam mana nak buat? Okey. Penghargaan ni sebenarnya tak payah. Okey, penghargaan ni tak payah. Penyataan masalah terus kepada jadual kerja, tajuk dia tadi terus kepada jadual kerja. Okey, lepas tu proses awal dia macam mana itu termasuk dalam jadual kerja. Lepas tu objektif kajian. Apa objektif? Okay, ni dia buat sampai 11 ni sebab dia pecah-pecahkan. Awak ikut yang 7 tadi, saya ada bagi 7 kan? Saya ada bagi 7 dekat awak tadi. So awak ikut yang tu sahaja. Okey, nanti bila saya bagi borang ni, awak edit. Jangan ubah yang lain-lain ni, awak edit. Awak masukkan nama awak. Okey, masukkan nama awak. Lepas tu soalan ni tak payah edit. Sumber rujukan rujukan ni awak edit. Dari mana dapat? Kalau buku ilmiah je lah. Dia nak 3 kan. Sumber rujukan sekurang-kurangnya 3, lebih tak apa. So yang mana tak ada kaitan tu awak delete. Okey. Lepas tu kaedah dia macam mana? Berapa? Okey, kaedah kalau ada 3 lah. Sumber rujukan ni boleh banyak sebenarnya sumber rujukan. Okey, kaedah tu dia nak 3 sekurang-kurangnya. So kalau yang tak ada kaitan tu awak padam, yang mana ada kaitan dengan awak aja awak letak dekat sini. Okey, laporan kajian. Laporan kajian tadi 7, so awak masukkan 7 dekat sini. Okey, sebenarnya awak kena bentang, okey, tapi disebabkan kekangan masa tak ada pembentangan, tapi tak apa. Awak tulis juga pembentangan ni. Okey, tak apa, ini antara kita saja. Okey, boleh? Saya bagi awak yang ni nanti dekat dalam grup WhatsApp. Okey, segala tugasan kalau saya bagi, saya suruh hantar, so masuk awak hantar dekat tele tadi hantar dekat tele. Sebab apa saya kata dekat tele? Sebab kalau saya suruh hantar dekat GC, ramai yang tak ada dekat GC. 10 tahun baru saya dapat. So hantar dekat Telegram. Awak semua ada handphone kan? Saya semua bagi awak yang tu je. So last kali, ni saya baru cari pagi tadi. Okay, saya baru cari pagi tadi. Pukul 9.45 saya baru cari tadi. Okay, awak kan ada internet dekat rumah kan? So awak cari. Ni. Jelaskan, dia dah siap, awak type aja. Jelaskan peranan Yang Bertuan Agong. Nampak tak? Ada tak yang saya present ni? Tak ada Ada. Ada okey. Sebab dekat saya punya skrin tak keluar lagi kat ni. Alright Okey, ni contoh dia. Jelaskan peranan Yang di-Pertuan Agong. Walaupun awak dapat sebiji-sebiji daripada internet, tulis tangan, awak cuba pendekkan, awak cuba ringkaskan, cari yang betul-betul menjawab persoalan kajian. Okey? Siapa yang di-Pertuan Agong? Apa peranan dia? Ni, yang hitam-hitam ni semua peranan-peranan dia. Senang aja sekarang ni. Okey, internet ada. Okey. Pastikan awak dapat laman web dia. Ni saya tak naklah bagi jawapan ni dekat awak. Awak carilah kan. Okey, ada banyak dia punya peranan ni, nampak? 1, 2, 3. Dari segi aspek agama apa, dari segi perundangan apa peranan Tuan Agong, dari segi pentadbiran, dari segi politik apa peranan dia. Okey, semua ada. Cari je. Boleh? Ada 1 jam, saya janji 1 jam kan. Ada soalan?
Oh, Kata tak boleh copy. yes, siapa? Bukan tak boleh copy. Maksud saya, awak ambil daripada internet, lepas tu awak tulis tangan. Tulis tangan, ubah ayat tu sikit. Bukannya awak tekan button copy dekat laptop awak, lepas tu awak paste dekat atas Word awak. Tak boleh. Itu tak boleh. Okey? Awak ambil sumber tu sumber internet. Okey, sumber internet, lepas tu awak ubah sikit ayat dia supaya jangan sama dengan ayat yang internet bagi. Tu boleh. Itu tidak dikira meniru itu tidak dikira meniru sebab ayat awak dah lain. Okey, awak nak sampaikan maksudnya sama. Tapi ayat awak lain. Tu tak kira niru. Okey? Ada soalan tak lagi? Ada soalan lagi? 5D ada ke dia kat sini? 5D, 5F siapa? Hamzah Pansuri, Adin yang saya nampak. Oh, cikgu, tanya. Oh, ha. Yang 5 helai tu, memang dia memang betul-betul kena padatkan lah, tak boleh lebih lah. Contohnya, Tak boleh. Memang padat sepadat-padatnya. Okey, jadi tulisan awak tu janganlah besar-besar sangat. Elok-elok je, sedang-sedang je. Lepas tu, padatkan betul-betul. Dia punya laporan termasuk daripada nombor 1 sampai nombor 5 termasuk rumusan termasuk rumusan tu hanya 5 page. Okey, hanya 5 page. Okey, sebab tu saya kata saya tak suka awak buat depan belakang sebab tak cantik. Awak buat depan aja semua. Okey, depan aja semua. Kalau awak buat depan belakang pun dia nak 5 page juga. Bukan dia nak 5 line. Dia nak 5 muka surat. So baik awak buat depan buat bahagian depan aja 5 line. 5 line 5 muka surat. Kalau awak buat depan belakang saya takut awak terlebih. Okey, muka surat 1 depan, muka surat 2 belakang. Awak ingatkan 5 line, rupanya dah 10 page. Tak boleh. So baik awak buat sehelai-sehelai. Okey. Bila awak dah siap, ikut kelas ikut kelas saya dah tentukan awak punya file pocket. Okey, ini file pocket. File yang RM1 ke tak sampai itu saya rasa kalau kat koperasi. Ada budak 4K semalam tanya, cikgu file pocket macam mana? Ni file pocket. File pocket, file kertas. Ikut kelas kalau saya dah bagi hari tu, kelas 5F apa, warna apa, kelas 5J warna apa, kelas 5D warna apa. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi nak tanya? 2 kali saya ingatkan. 2 kali saya ingatkan awak tolong jangan guna pen warna hitam. Nanti awak penat nak salin balik. Okey, tolong jangan guna pen warna hitam. Buat dalam kertas A4. Itu perkara yang paling nampak sekali. Walaupun fakta awak betul tapi perkara asas tu dah salah, habis. Okey, perkara asas tu dah salah, habis. Okey, ada lagi soalan? Tarikh hantar bila kau? Tarikh hantar sepatutnya 30 Jun. Tak apa awak hantar 30 Jun tapi dalam apa tadi saya kata? Depan tu 9. tadi dah lupa. 9. Bukan nilai, saya pun dah lupa yang kat depan tu apa dipanggil tu. Aduh, sekejap. Dekat dalam kita buat sekejap saya dah lupa dah. jadual kerja. Pandai. Pandai pun awak. Aduh, kepala saya tiba-tiba hang sebab besok nak dapat result kan. Takut. Okey, dalam jadual kerja sabar ni takut sebenarnya. Saya tak tidur malam takut. Dalam jadual kerja tu, dalam jadual kerja tu kita tipu sikit. Kita buat betul-betul 2 minggu. So 9 hari bulan hari ni kan awak terima taklimat dan tajuk. Awak start hari ni, tulis dekat jadual kerja. Okey, pastikan dia 2 minggu tarikh dalam jadual kerja tu 2 minggu. So 23 hari bulan 6.
mengatakan awak dah settle. Okay, settle tu maksudnya awak dah buat semakan. Tarikh 26 pula. 23 hari Rabu tu awak dah buat semakan dan penghantaran. Tak apa. Walaupun awak hantar 30. Okey, dalam jadual kerja tu awak kena tulis tarikh yang betul. Mesti 2 minggu, tak boleh lebih. Okey. Tak apa, saya bagi awak peluang. Buat sampai 30 tu tak apa. Yang penting jadual kerja punya tarikh. Tapi kalau awak rasa was-was, mungkin awak boleh tulis masa naik sekolah nanti. Awak takut ke apa kan? Setakat tarikh tu sekejap tulis kan. 2 minit je dah siap. Kan? Yang penting apa yang awak buat tu. Ya, hari ni awak buat apa, besok awak cari sumber maklumat, apa semua. Ada dia punya jalan kerja dia. Okay, jangan putus. Ada soalan? Aduh. Tak ada. Okay, 5D. 5D ada tak? 5D. Tadi siapa tanya saya tadi? Ada tak soalan? 5D? Tak. Okay, bagus. Nanti 5F, ada tak 5F? Bagus, Tam. Berapa orang yang datang, Tam? Adin okey Adin? Hamzah ada soalan lagi, Hamzah? Tak ada. Tak ada dah. Sedih now je kau, Adin. Okey, isi awak punya link kehadiran ni. Saya nak tengok ada berapa orang yang hadir. Ada 39 orang daripada 100 berapa orang. Saya tak nak ada pertanyaan lagi Saya tak mau jawab-jawab dalam mesej lagi sebab saya dah buat taklimat, awak tak hadir. Okey. Tak ada soalan, so kita stop sampai sini. Minggu depan kita masuk bab 6, jangan lupa hari dan waktu yang sama. Tak nak masa PDPC, masa PDPR saya tak nak awak tanya pasal kajian kes lagi saya nak terus saja. Okey. Okey semua, terima kasih yang hadir. Okey, assalamualaikum. Dan selamat pagi. Okey. Cikgu. Alright. Ya. Cikgu record kan yang kita punya kelas ni?